Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Syuhada binti Muhammad Jemain, pelajar ijazah sarjana muda Pendidikan Moral tahun 2021-2022. Nombor kad matriks di 202-111-00227. Saya telah memilih tajuk berkenaan perbandingan antara teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg dan juga Coral Gilligan. Teori perkembangan moral yang diperkenalkan oleh Lawrence Kohlberg merupakan adaptasi daripada sebuah teori psikologi yang pada asalnya diilhamkan oleh seorang ahli psikologi Switzerland iaitu Jean Piaget. Karya Kohlberg ini merupakan hasil kajian yang diubah suai dan diperluaskan berdasarkan karya Jean Piaget sebelum ini, tetapi karya Kohlberg ini lebih tertumpu kepada menerangkan bagaimana kanak-kanak mengembangkan penaklukan moral, khususnya kepada kanak-kanak lelaki. Selain itu, teori perkembangan moral Kohlberg ini juga merupakan teori yang memfokuskan kepada bagaimana kanak-kanak mengembangkan moral dan penaklukan moral. Teori Kohlberg mencadangkan bahawa perkembangan moral berlaku dalam satu siri 6 peringkat. Teori ini juga mencadangkan bahawa logik moral tertumpu kepada usaha mencari dan mengekalkan keadilan. Kohlberg mengasaskan teori perkembangan moralnya melalui penggunaan beberapa siri dilema moral terhadap kanak-kanak yang ditemubuat olehnya dengan tujuan untuk menganalisis pertimbangan moral mereka berserta dengan alasan. Walau bagaimanapun, teori perkembangan moral Kohlberg adalah berfokus kepada kaum lelaki. Hal ini dikatakan demikian kerana Kohlberg beranggapan bahawa kedudukan perempuan atau wanita adalah lebih rendah berbanding lelaki. Hal ini telah menyebabkan wujudnya beberapa kontroversi berkenaan teori perkembangan moral Kohlberg yang turut mendapatkan kritikan daripada Coral Gilligan. Maka disebabkan inilah bermulanya perbezaan pendapat antara perkembangan moral lelaki dan wanita dari sudut pandangan Kohlberg dan Gilligan. Gilligan merupakan anak murid Lawrence Kohlberg. Namun Gilligan berasa tidak bersetuju dengan kajian Kohlberg kerana hanya berfokuskan terhadap lelaki. Gilligan menyatakan bahawa perkembangan moral bagi lelaki dan wanita adalah berbeza. Oleh itu, Gilligan telah bertindak untuk menghasilkan sebuah karyanya yang tersendiri iaitu In a Different Voice. Di mana di dalam karya tersebut Gilligan menerangkan berkenaan teori perkembangan moral yang mengatakan bahawa wanita cenderung untuk berfikir dan berbicara dengan gaya yang berbeza dengan lelaki ketika mereka menghadapi dilema moral. Beliau percaya perbezaan perkembangan moral antara jantina dalam aspek moral ini adalah disebabkan oleh perbezaan imej diri. Coral Gilligan adalah salah seorang pembantu penyelidik Kohlberg dan beliau juga percaya bahawa teori Kohlberg sememangnya barat sebelah terhadap wanita. Oleh itu, Gilligan mencadangkan bahawa sebab terbesar terdapat kecenderungan jantina dalam teori Kohlberg adalah kerana lelaki cenderung menumpukan kepada logik dan peraturan. Perkembangan moral dalam teori Gilligan adalah berdasarkan tingkah laku prososial seperti altruism, penyayang dan tolong-menolong serta sifat-sifat seperti kejujuran, keadilan dan rasa hormat. Gilligan juga mencadangkan agar wanita untuk mengutamakan etika penjagaan kerana rasa moral mereka berkembang seiring dengan rasa diri mereka, manakala lelaki pula mengutamakan etika keadilan. Terdapat beberapa perbezaan antara teori perkembangan moral Kohlberg dan juga Gilligan. Antaranya ialah teori Kohlberg adalah berdasarkan rasional, kewajipan, kesaksamaan dan prinsip keadilan abstrak yang diterima secara universal. Model Gilligan pula adalah berdasarkan ciri-ciri penjagaan dan perhubungan wanita. Perbezaan yang seterusnya adalah model perkembangan moral Lawrence Kohlberg adalah berdasarkan prinsip bahawa manusia membuat keputusan berdasarkan prinsip universal, abstrak tentang keadilan, kewajipan dan penaklukan serta logik yang tidak berat sebelah. Manakala Coral Gilligan pula beliau terarah kepada etika penjagaan yang merujuk kepada prinsip asas bahawa
Psikologi wanita, nilai dan juga struktur moral berbeza daripada lelaki. Gilligan turut mendakwa bahawa wanita sememangnya cenderung kepada penjagaan dan tanggungjawab kepada orang lain, dan beliau mengembangkan teori hubungan untuk menunjukkan perkembangan moral wanita. Perbezaan yang seterusnya antara teori perkembangan moral Kohlberg dan juga Gilligan adalah Kohlberg dan Gilligan masing-masing menerangkan 3 peringkat di dalam teori perkembangan moral. Namun di dalam 3 peringkat yang dinyatakan oleh Kohlberg, terdapat 2 sub peringkat di dalam setiap satu peringkat. Manakala Carol Gilligan pula hanya menerangkan berkenaan 3 peringkat sahaja. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan perbezaan berdasarkan peringkat perkembangan moral antara teori Kohlberg dan juga teori Gilligan. Okey, pada peringkat yang pertama, iaitu peringkat pra-konvensional, Kohlberg menyatakan bahawa perkembangan moral pada peringkat ini adalah berpusatkan ego kendiri, di mana tindakan berorientasikan ketakutan terhadap hukuman oleh pihak berkuasa, sama ada di dalam rumah ataupun di luar. Manakala Gilligan pula menyatakan bahawa moral kanak-kanak perempuan adalah berorientasikan diri sendiri dan juga orang lain, dan kanak-kanak perempuan akan melakukan apa yang dia fikir terbaik untuk dia lakukan. Perbezaan yang seterusnya dapat dilihat pada peringkat konvensional, di mana Kohlberg menyatakan bahawa manusia pada peringkat ini mula dan belajar untuk melihat sesuatu dari sudut pandangan orang lain. Okey, di mana Kohlberg menyatakan pada peringkat ini manusia juga mula menghormati apa yang orang lain harapkan daripada mereka. Berbeza pula dengan pandangan Gilligan. Gilligan menyatakan bahawa pada peringkat ini penjagaan untuk orang lain menjadi fokus utama. Wanita pada peringkat ini mengembangkan rasa hormat dan tanggungjawab mereka kepada orang lain, dan juga wujudnya unsur pengorbanan diri yang berakar umbi daripada jiwa mereka sendiri. Perbezaan terakhir yang dapat dilihat dalam aspek peringkat perkembangan moral berdasarkan teori Kohlberg dan juga teori Gilligan adalah pada peringkat pasca konvensional. Pada peringkat ini, Kohlberg telah menyatakan bahawa orang mula untuk membuat pertimbangan moral berdasarkan logik, penakkulan yang tidak berat sebelah, dan prinsip keadilan abstrak yang diterima secara universal. Berbeza dengan pandangan Gilligan, di mana Gilligan menyatakan bahawa pada peringkat ini wanita belajar dan berlatih untuk menyamakan keperluan peribadi dengan keperluan orang lain. Dan Gilligan turut menyatakan bahawa pada peringkat yang terakhir ini, tumpuan golongan wanita telah pun beralih kepada perhubungan. Pada bahagian akhir peringkat ini, penjagaan tidak hanya terhad kepada hubungan peribadi, tetapi golongan wanita ini juga amat mengutuk keganasan terhadap wanita dan eksploitasi manusia. Dan seterusnya, untuk sudut refleksi pula, saya berpendapat bahawa teori perkembangan moral yang diasaskan oleh Lawrence Kohlberg sememangnya bersifat berat sebelah kerana meremehkan wanita. Namun begitu, penjelasan Lawrence Kohlberg berkenaan perkembangan moral kanak-kanak adalah lebih terperinci. Manakala teori perkembangan moral Gilligan pula berfokus kepada perkembangan moral wanita, dan hal ini menyebabkan kajian berkenaan perkembangan moral menjadi lebih stabil.